RTM terus gol sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi 11 Jun bersama saya Syahril Salahuddin. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Tindakan tegas akan diambil kepada peniaga yang memanipulasi harga ayam. Kementerian Pendidikan pertingkat jaringan internet di sekolah. Tiada kompromi, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP akan mengambil tindakan tegas terhadap peniaga yang memanipulasi harga ayam melebihi harga maksimum ditetapkan. Malah Timbalan Menterinya Datuk Rosul Wahid berkata siasatan juga akan dijalankan terhadap peniaga yang secara terbuka menjual ayam pada harga melebihi kadar kawalan iaitu RM8.90. Tegas beliau pihaknya akan menyiasat dakwaan peniaga yang memberikan alasan peningkatan harga ayam segar dari ladang ketika ini berbanding penetapan RM5.60 sekilogram. Mereka yang bukan saja buat saya sorok-sorok, mereka dah maknanya dah berani cara terbuka ambil gambar dan sebagainya, jual RM12 sekilo, RM13 sekilo, RM11 sekilo. Walhal ianya melanggar harga kawalan kita. Harga kawalan kita RM8.90 saja. Jadi kita ambil tindakan untuk setakat ini kita adakan compound. Tapi kita akan tengok kenapa hal tersebut berlaku. Katanya dia dapat harga dah mahal. Macam mana nak jual dengan harga tersebut? Itu alasan dia beri. Jadi kita akan siasat, kita akan pastikan betul ke dia dapat harga tersebut. Sehingga kini, 11,114 kes berkaitan ayam dan telur melibatkan kompaun berjumlah RM270,000 dikenakan sejak 5 Februari lalu. Datuk Rosul turut menasihatkan orang ramai menggunakan aplikasi Price Catcher untuk membuat perbandingan harga bagi mendapatkan barangan pada harga yang lebih berpatutan. Beliau berkata kepada media selepas majlis perasmian program Jelajah Franchise B peringkat negeri Johor di Johor Bahru. Kementerian Pendidikan sedang menyediakan kertas kerja untuk dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri berkaitan keperluan meningkatkan kemudahan jaringan internet di sekolah selari dengan pelaksanaan pendigitalan pendidikan. Menterinya Datuk Dr. Razi Jidin berkata proses penyediaan kertas kerja yang kini di peringkat akhir turut melibatkan pandangan semua pihak. Sekarang ini di sekolah internet hanya ada di 3 tempat yang kita sediakan, iaitu di bilik guru, di pusat sumber dan di pejabat sekolah. 3 tempat. Namun begitu, apabila kita bercakap tentang pendigitalan pendidikan, perkara paling penting adalah untuk memastikan akses internet di sekolah ini lebih meluas, dan khususnya dalam kawasan bilik darjah. Dalam kawasan bilik darjah lebih meluas, dalam kawasan asrama, dalam kawasan-kawasan keseluruh kawasan di sekolah tersebut. Ini bagi memastikan apabila kita laksanakan pendigitalan nanti, kita tidak akan mempunyai kekangan dalam sudut akses kepada internet. Beliau berkata demikian selepas majlis perasmian Felda Digital Maker Hub Coding and Robotic FDMH di Lahad Datu. Datuk Dr. Razi berkata proses menaik taraf internet membabitkan lebih 10,000 sekolah di negara ini akan memerlukan perbelanjaan yang cukup besar. Beliau berharap permohonan kementeriannya itu dapat diluluskan kelak bagi mencapai pendigitalan pendidikan secara menyeluruh. Mengenai perasmian FDMH, Datuk Dr. Razi memuji usaha dan komitmen Felda dalam mewujudkan pendigitalan pendidikan di semua kawasan Felda di seluruh negara. Langkah kerajaan memasukkan hukuman mati mandatori tidak akan memberi kesan terhadap tugas polis dalam melaksanakan penguatkuasaan, terutama melibatkan jenayah berat. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pihaknya menyokong langkah itu dan menegaskan penguatkuasaan polis dan siasatan semua jenis kes termasuk jenayah berat berjalan seperti biasa.
betul sebab penguatkuasaan masih lagi diteruskan. Kita sendiri pun, polis sendiri pun memikirkan bahawa mungkin ada baiknya kita berikan kelonggaran dari segi mandatory test daripada kita hanya sebab kalau kita nak mengambil sesuatu tindakan itu kadang-kadang ada evidence itu dia on the thin line. Biarlah judge itu yang memikirkan. Saya menyokong supaya mandatory ini ditarik balik. Walau bagaimanapun hukuman mati masih lagi ada. Cuma kita tidak, contohnya kalau ada satu kesalahan, biarlah hakim yang menentukan sama ada orang itu harus diberikan hukuman gantung ataupun hukuman seumur hidup. Beliau turut menyangkal andaian pemansuhan hukuman mati mandatori bakal meningkatkan kadar jenayah berat negara. Semalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dalam kenyataan berkata, kerajaan bersetuju memansuhkan hukuman mati mandatori di negara ini dengan hukuman gantian tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Sementara itu, pemansuhan hukuman mati mandatori juga boleh memberi ruang kepada hakim membuat keputusan lebih tepat dan setimpal mengikut kesalahan dilakukan individu. Jelas pengamal Undang-Undang Azwan Abdul Wahab, langkah berkenaan juga mampu mengukuhkan lagi institusi perundangan negara. Pengumuman kerajaan berkenaan dengan pemansuhan hukuman mati mandatori adalah satu keputusan yang amat dinanti-nantikan oleh ramai pengamal undang-undang dan juga orang ramai. Namun begitu, perlu dilihat bahawa pemansuhan yang diumumkan tidaklah bersifat kepada satu pemansuhan yang secara total ataupun dimansuhkan sepenuhnya. Ini adalah kerana di dalam pengumuman tersebut wujudnya pemberian hak kepada pihak mahkamah untuk menentukan hukuman sama ada dilaksanakan atau tidak. Tambahnya, hukuman yang digantikan perlu setimpal dengan kesalahan yang dilakukan selain dapat memberi pengajaran kepada masyarakat. Apabila hukuman mati mandatori dimansuhkan sepenuhnya dan digantikan dengan satu hukuman baru ataupun meletakkan satu hukuman pilihan selain daripada hukuman mati mandatori, secara langsungnya ini memberi hak atau peluang kepada pesalah untuk mendapat peluang kedua. Kerajaan bersetuju memansuhkan hukuman mati mandatori dengan hukuman gantian tertakluk kepada budi bicara mahkamah. Keputusan dicapai susulan pembentangan laporan kajian hukuman gantian terhadap hukuman mati mandatori pada mesyuarat Jemaah Menteri. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM pertahan tindakan meneruskan sitaan dan menghentikan operasi rumah bonda. Pusat jagaan tersebut didapati tidak pernah berdaftar dengan mana-mana agensi kerajaan sejak ia mula beroperasi. Tegas Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun, JKM mempunyai alasan kukuh dan tidak mempunyai masalah untuk berdepan tindakan saman yang dikemukakan pengasas rumah berkenaan. Rumah bonda ni kita dah sita tahun lepas lagi, ya, ni bukan baru sita kerana dia tidak berdaftar. Bila kita sita tu kita beri dia untuk supaya mengekas semula pendaftaran dan sebagainya. Jadi inilah juga antara salah satu, ya, bila kita mengadakan ini, kita nak supaya pendaftaran itu dibuat dan mengikut terma dan syarat-syarat yang tertentu. Sebab kita nak jaga kebajikan penghuni ini, ya, supaya bila dia berdaftar dia ada beberapa syarat dan terma yang perlu diikutkan. Jadi saya kira kalau dia memulakan saman tu di pihak JKM sudah pasti ada dari segi basis, ya, untuk kita meneruskan perkara ini. Menurutnya lagi, rumah bonda yang terletak di setapak itu bukan sahaja tidak berdaftar dengan JKM, malah tidak pernah mengemukakan permohonan kepada agensi lain termasuk Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Semalam, pengasas rumah bonda Siti Bainun Razali memfailkan saman terhadap JKM dan memohon rumah pelindungan itu beroperasi semula.
Dalam pada itu, terdapat 1,028 buah pusat jagaan di bawah penyelenggaraan Badan Bukan Kerajaan NGO dan persendirian didapati tidak berdaftar dan telah diberikan peringatan. Datuk Seri Rina berkata 38 daripadanya telah diperakui pendaftaran, 57 berhenti operasi, 8 disita, 35 di kompaun dan 1 didakwa. Di kementerian mulai daripada Januari 2022 ini kita telah pun mengeluarkan satu perintah untuk membuat pemutihan, ya, di mana kita dapati sebab kita nak tahu berapa banyak yang daftar, berapa banyak yang tidak berdaftar ni. Jadi setelah pemutihan dibuat, laporan yang saya terima kita telah buat daripada bulan Februari hingga Mac. Jadi pada 31 Mac itu jumlah yang tidak berdaftar kita ada sebanyak 1028 pusat jagaan yang tidak berdaftar ni, di mana kita ada 1,910 yang berdaftar. Sementara itu, beliau turut memaklumkan kementeriannya juga bersedia membentangkan cadangan dan gerak kerja kepada mesyuarat jemaah menteri untuk menubuhkan jawatankuasa kabinet melindungi golongan rentan. Ia bakal dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan berperanan meneliti secara menyeluruh isu berkaitan pusat jagaan termasuk pusat jagaan kanak-kanak, anak yatim, orang kurang upaya, warga emas serta pusat tahfiz. Beliau berharap agar ia dapat dilaksanakan dengan kadar segera. Perkhidmatan shuttle terberau dari stesen Johor Bahru Central JB Central ke stesen Woodlands Singapura yang digantung sejak 2020 akibat penularan COVID-19 akan disambung semula 19 Jun ini. Tiket akan mula dijual pukul 3 pagi Isnin ini secara dalam talian. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, sebanyak 31 perkhidmatan beroperasi pada setiap hari dari JB Central Woodlands JB Central melibatkan kekerapan selama 30 minit. Penumpang hanya menggunakan pasport sebagai tiket rasmi bagi daftar masuk di turnstile stesen JB Central dan stesen Woodlands sebelum menaiki tren shuttle terberau. Penambahbaikan yang dimaksudkan adalah seperti berikut. Pertama ialah digital arrival card. Kedua, face image scan. Jangkaan penumpang adalah 7,000 penumpang sehari. Jadi bermaksud kalau ikut sebelumnya 320. Kerana untuk minggu pertama tu kita hadkan 240. Kerana kerja-kerja penambahbaikan itu sedang berjalan. Sementara itu, projek sistem Trans-State Rapid RTS Link yang menghubungkan Johor Bahru Singapura dijangka mula beroperasi Januari 2027. Sehingga kini ia telah mencapai 17% siap dengan jangkaan fasiliti bagi laluannya siap menjelang Disember 2024. Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata kemudahan lain seperti kompleks custom, imigresen dan kuarantin siap menjelang Disember 2026. Dalam konteks ini, kita sedang memperlengkapkan perancangan kita kerana selepas kita dah habis construction ini ataupun pembinaan untuk RTS Link, dia kena siap seiring dengan pelan penyuraian trafik. Sebab tu saya rasa justifikasi itu ada, perlu kita lakukan dan untuk kebaikan orang Johor. Kalau tidak, kita ada satu kemudahan yang boleh menampung 10,000 penumpang, tapi akhirnya yang menjadi hiccups ataupun menjadi bottleneck adalah kawasan nak masuk ke RTS Link Station ini. Tambah beliau, isu berkaitan pengalihan paip 900mm dan 1600mm milik Lembaga Kemudahan Awam PUB Singapura juga selesai dari segi persetujuan dasar dan akan dibawa ke peringkat kabinet untuk dibentangkan. Terdahulu beliau mengadakan lawatan ke tapak projek RTS Link di Bukit Cagar, Johor Bahru. Kerjasama antara rombongan Haji Malaysia dan syarikat muasasah Tewafa Asia Tenggara membolehkan khidmat dan layanan terbaik diterima jemaah haji negara. Ini kerana gandingan rapat sebagai satu pasukan dapat memberi pelbagai perkhidmatan dengan urusan yang lebih lancar. Laporan Faisal Jamal.
Ketua Rombongan Haji Malaysia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman berkata, kejayaan yang dikecapi selama ini adalah hasil kerjasama erat kedua-dua pihak. Justru beliau meletakkan harapan tinggi musim haji ini lebih baik dan menjadi satu perjalanan yang memberi kenangan manis kepada jemaah menerusi perkhidmatan terbaik dan berkualiti. Dalam kita menyantuni Duyuf Rahman, kekuatan kerja berpasukan adalah amat penting, selebih-lebih lagi ketika kita berhadapan dengan operasi haji yang sangat mencabar ini. Lebih-lebih lagi dengan pembaharuan yang akan diperkenalkan. Hubungan baik dan kemesraan antara kita akan membuah natijah yang baik insya-Allah. Kepentingan jemaah haji harus diutamakan dan keselesaan mereka melaksanakan haji dan ibadah mereka perlu diberi keutamaan. Beliau berkata demikian pada majlis ta'aruf antara kepimpinan syarikat Muassasah Tawafa Asia Tenggara dengan pengurusan rombongan haji Malaysia. Pengerusi syarikat Tawafa Asia Tenggara Adnan Hussein Abdullah Mandura pula berkata, penswastaan muassasah merupakan usaha menambah baik perkhidmatan pihaknya kepada jemaah Asia Tenggara. Pada masa yang sama, ia adalah satu inisiatif penting visi 2030 Kerajaan Arab Saudi, iaitu perkhidmatan yang lebih cemerlang dan berkualiti untuk tetamu Allah. So anybody who would like to perform Hajj or perform Umrah, we should take him to a journey. Since he had a thought until he complete his journey. So inshallah will be one of that pillar who can help on this program to be in a good memory and became with really successful story to perform Hajj and Umrah. Berdekat lamanya hubungan erat muassasah dan tabung haji, berjuta juga rakyat Malaysia dapat menjejakkan kaki ke Tanah Suci untuk menunaikan haji. Dan insya-Allah ukhuwah filah ini akan berterusan untuk lebih ramai lagi jemaah negara menunaikan rukun Islam kelima ini. Dari Makkatul Mukarramah, Faisal Jamal, RTM. Perniagaan anda, keutamaan kami. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di RTM hari ini. Scan kod QR tertera atau hubungi kami untuk maklumat lanjut. RTM, teman setia anda. Program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM fasa pertama secara rintis telah dilaksanakan meliputi 80 lokaliti seluruh negara melibatkan 3,000 isi rumah KIR miskin tegar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad berkata sehingga kini BMTKM telah memperakukan permohonan program bagi 26 lokaliti dengan kos 6.7 juta ringgit. Jelas beliau, program dilaksanakan adalah berbentuk aktiviti perjalanan pendapatan, merangkumi bidang perniagaan dan pekerjaan. Ini adalah untuk memberi alat-alat untuk membolehkan mereka berniaga, untuk membolehkan mereka menyara hidup mereka. Jadi kerajaan bagi percuma, mereka dikendaki tanda tangan satu surat aku janji. Berjanji bahawa mereka akan amanah menjaga barang-barang yang diberikan oleh kerajaan, berjanji untuk bekerja meningkatkan pendapatan. Beliau berkata demikian pada program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia BMTKM di Bachok. Terdahulu ketika ditemui media di Felda Kemahang 1 Tanah Merah, Datuk Seri Mustafa memaklumkan Felda akan membentangkan kertas cadangan untuk membantu menangani krisis makanan. Beliau berkata langkah tersebut selaras hasrat kerajaan supaya syarikat berkaitan kerajaan GLC bersama-sama membantu menangani krisis makanan. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi meminta Bank Rakyat menyediakan dana khas bagi membantu koperasi dan syarikat berasaskan sektor pertanian. Menterinya Tan Sri Noh Omar berkata sektor tersebut harus dibantu dan diberi keutamaan bagi melancarkan rantaian agro makanan.
kita memang ada banyak koperasi yang terlibat dalam sektor-sektor pertanian. Contoh yang ternakan ayam, kita ada 15 koperasi yang menghasilkan 42 juta ayam. Jadi kita nak bantu. Kalau boleh daripada 40 juta ni jadi 52 juta. Kita nak buat kontrak farming. Dan ini saya jajar dengan hasil dasar yang dibuat oleh SKM. Suruhanjaya Korporasi Malaysia, dia ada tubuh satu federasi nama dia. Federasi inilah yang ditubuhkan yang akan memberikan peranan mengikut sektor masing-masing. Di antara sektor federasi ini ialah sektor agro makanan. Katanya Kementerian komited dalam melaksanakan hasrat Perdana Menteri untuk mengatasi isu berkaitan sektor pertanian. Kerajaan memperuntukkan dana sebanyak RM500 juta di bawah skim kemudahan agro makanan bagi menggalakkan pengeluaran bahan makanan yang diuruskan koperasi berasaskan agro makanan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan Bank Rakyat 2022 di Ibu Negara. Stesen laluan Rel Pantai Timur ECRL di Puncak Alam akan menjadi pencetus perubahan kepada pembangunan masa hadapan Kuala Selangor dan kawasan sekitarnya. Projek berimpak tinggi yang dijangka siap menjelang Disember 2026 itu juga bakal memberi manfaat ekonomi jangka panjang kepada lebih 100,000 penduduk bandar Puncak Alam ketika ini. Pengumuman pembinaan stesen berkenaan oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz minggu lalu mendapat reaksi positif penduduk setempat. Bandar Puncak Alam ni terletak berhampiran dengan kampung-kampung, bukannya jauh, dekat antara satu sama lain. Jadi saya fikirkan mereka juga memang teruja bila ada stesen dan mereka juga boleh ke Pantai Timur guna ECRL ni. Jadi kawasan-kawasan yang sekitarnya hijau, Bukit Hijau, kawasan Hill Park, Saujana Utama, saya rasa memang diorang memang setuju sangatlah kalau ECRL dan stesen dibina di kawasan sini. Dengan adanya stesen ini, saya berpendapat hubungan kami dengan dunia luar yang mana kita tahu di Puncak Alam ni agak kurang dari segi infrastruktur dia dengan penduduk yang padat, dengan ada satu stesen yang ECRL ini dia menjadi satu option kepada kami untuk mempertingkatkan lagi pengangkutan awam di Puncak Alam. Majoritinya 90% bersetuju untuk dengan ECRL, tapi bersyarat. Antara syarat utama yang kami mahukan adalah instead of future station di kawasan Puncak Alam, kami mahukan stesen tu dibina terus semasa fasa 1 pembinaan lah, supaya ianya at least bermanfaat lah kepada penduduk. Selain meningkatkan jaringan logistik dan pengangkutan awam, projek infrastruktur mega itu juga akan menggalakkan sektor pelancongan Kuala Selangor dan mencipta peluang perniagaan baharu. Ini bukan sahaja untuk penduduk Puncak Alam ni saja, tapi kita pandang lebih meluas, lebih jauh, yang mana di sekitar kawasan Puncak Alam ni kita ada satunya, kita ada universiti, ya. Universiti UiTM, kampus Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam. Jadi itu pun salah satu bertarikan kepada orang luar untuk datang ke Puncak Alam. Keduanya, kita banyak kawasan industri di kawasan Puncak Alam. Jadi kita ada train kargo yang di sini boleh dijadikan sebagai kita punya depo untuk kita untuk kilang-kilang mengantar barang. Kalau ini salah satu tempat pelancongan, kemudian beri peluanglah kepada anak tempatan untuk buat perniagaan, sama ada kecil-kecilan ataupun daripada segi penginapan lah, macam homestay ke chalet. So memberi peluanglah kepada anak-anak tempatan ataupun penduduk sekitar untuk tambah punca pendapatan ataupun ekonomi. Setakat April lalu, kerja-kerja pembinaan ECRL telah mencapai kemajuan infrastruktur sebanyak 28.5%, membabitkan 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor. ECRL dijangka mula beroperasi pada Januari 2027, membabitkan laluan kereta api sepanjang 665 km.
Persatuan Kontraktor Telekomunikasi Malaysia PKTM berharap isu membabitkan ahlinya yang juga vendor projek Telekom Malaysia dapat diselesaikan dengan segera. Justru Presidennya Datuk Zakaria Hussein memohon agar kontraktor terlibat diberi peluang mengadakan pertemuan bersama pengurusan tertinggi syarikat berkenaan. Ini bagi membolehkan mereka menyuarakan cadangan dan menjelaskan kesukaran yang dihadapi terutama membabitkan projek turnkey. Dengan keadaan ekonomi sekarang, harga barang yang agak meningkat naik 30%, ada yang 40%. Jadi beban tu dah mula ditanggung pada pihak syarikat. Jadi saya bagi pihak PKTM ni adalah mewakilkan anak-anak syarikat ni, anak-anak syarikat satu Malaysia untuk berbincang kalau boleh dipertimbangkan. Jika keadaan itu berterusan, ia akan memberi risiko dan menjejaskan operasi perniagaan serta kelangsungan hidup kontraktor terbabit. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Ibu Negara. Turut hadir Pengerusi Majlis Tindakan Ekonomi Melayu Abdul Halim Husin. Bersua kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Pengurniaan Sumbangan kepada penduduk Kampung Orang Asli Pos Manson dan Kampung Orang Asli Sungai Relong di Cameron Highlands, Pahang hari ini. Keberangkatan tiba Al-Sultan Abdullah disambut Pegawai Daerah Cameron Highlands, Syed Ahmad Khairul Anwar Syed Abdul Rahman dan Ketua Polis Pahang Datuk Ramli Muhammad Yusof. Menurut catatan Facebook Istana Negara hari ini, Seri Paduka berkenan mengurniakan sumbangan tunai dan barangan keperluan dapur. Seramai 63 ketua isi rumah di Kampung Orang Asli Pos Manson dan 153 ketua isi rumah di Kampung Orang Asli Sungai Relong menerima sumbangan berkenaan. Seri Paduka turut berkenan menyantuni penerima sumbangan dengan bertanya khabar serta menasihati para penduduk agar sentiasa menjaga kesihatan diri, keluarga dan warga emas. Al-Sultan Abdullah turut bertitah sekiranya penduduk mempunyai sebarang permasalahan hendaklah sentiasa merujuk kepada Tok Batin agar tindakan selanjutnya dapat diambil dan disegerakan. Kerajaan bersetuju melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan tadahan empangan Bukit Merah, Semanggul Krian pada 14 hingga 16 Jun ini. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, keperluan bagi membantu mengatasi isu bekalan air untuk sistem pengairan sawah susulan penyusutan air empangan Bukit Merah. Menerusi kenyataan, beliau memaklumkan operasi bakal melibatkan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Jabatan Meteorologi Malaysia (MET Malaysia) dan Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) serta agensi-agensi berkaitan. Jelas beliau, sistem pengairan yang terjejas meliputi 19,058 hektar sawah di bawah pembangunan pertanian bersepadu Krian dan sebahagian kawasan AIDA Pulau Pinang di Sungai Aceh seluas 1,267 hektar. Selain membantu 10,156 pesawah, ia turut memberi manfaat kepada sektor perikanan dan perkilangan. MAFI juga akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air, MET Malaysia, Kerajaan Negeri Perak dan agensi-agensi berkaitan untuk mencari kaedah jangka masa panjang bagi menyelesaikan isu air ini. Paras air di empangan Bukit Merah yang menjadi sumber utama pengairan pertanian di kawasan tersebut menyusut mencapai kategori kritikal pengairan tahap 3 iaitu 6.1 meter. Baik, berita perdana malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Bersama Alif Ashraf, silakan. Lebih 60,000 ekor harimau Malaya serbu Stadium Nasional. Perli Tina terkandas di separuh akhir. Terima
kasih Syaril dan Farhatul. Baik saudara, edisi sukan kita mulakan dengan aksi kelayakan Piala Asia 2023. Gendang sudah dipalu, semboyan telah berbunyi dan kini Stadium Nasional Bukit Jalil boleh diibaratkan seperti medan perang apabila puluhan ribu penyokong setia Harimau Malaya sudah bersedia memberi suntikan kepada skuad negara menentang Bahrain sebentar nanti. Kehadiran pemain ke-12 Harimau Malaya ini diharap mampu memberi pentanda positif buat pemain negara sekaligus menaikkan semangat mereka untuk melakar kejutan ke atas Bahrain. Kehangatan sekitar perkarangan Stadium Nasional Bukit Jalil mula dirasai sejak 4 petang tadi apabila ribuan peminat bola sepak negara mula tiba. Keadaan cuaca yang mendung turut mengiringi perjalanan mereka bergerak di sekitar stadium dengan tenang. Titisan air hujan yang turun seketika juga tidak menjadi halangan buat penyokong negara menyerbu stadium, malah menaikkan lagi semangat mereka. Setakat jam 5 petang tadi, Persatuan Bola Sepak Malaysia mengesahkan sebanyak 61,864 tiket bagi perlawanan ini telah habis terjual. Jadual perlawanan yang berlangsung pada cuti hujung minggu turut membantu jumlah kehadiran aksi kedua kumpulan ini meningkat lebih tinggi berbanding aksi pertama menentang Turkmenistan Rabu lalu. Skuad Harimau Malaya akan bertemu Bahrain buat kali ke-12 malam ini dengan misi mengutip 3 mata bagi mencerahkan peluang layak ke Piala Asia 2023 secara merit. Bukan itu saja, jika skuad kendalian Kim Panggon berjaya melakar kemenangan ke atas Bahrain, ia juga akan meleburkan rekod 44 tahun tanpa kalah pasukan gegasi Asia itu ke atas Malaysia. Perlawanan kedua peringkat kumpulan E dengan Bahrain malam ini diibaratkan misi serampang 2 mata buat skuad Harimau Malaya. Mana tidaknya, selain memburu keputusan positif bagi mencerahkan peluang ke Piala Asia 2023, aksi dengan Bahrain ini juga menjadi medan terbaik untuk melihat sejauh mana kehebatan sentuhan jurulatih baru Kim Panggon dalam skuad negara. Sejak kehadiran Panggon, Malaysia telah mencatat 5 kemenangan iaitu 4 dalam aksi persahabatan ke atas Filipina, Singapura, Brunei dan Hong Kong, manakala satu lagi ke atas Turkmenistan dalam kempen kelayakan ini. Namun, kesemua kejayaan dalam aksi persahabatan itu serta ke atas Turkmenistan dilihat bukan ukuran sebenar tentang kualiti dan kemampuan skuad Harimau Malaya. Justru menentang pasukan yang memiliki reputasi hebat di Asia seperti Bahrain akan memberi peluang terbaik bagi menilai sejauh mana peningkatan yang telah berjaya dilakukan oleh Panggon. Perlu diakui, Bahrain sebuah pasukan hebat berbanding Malaysia. Namun kedudukan ranking dunia di antara Malaysia yang jauh di tangga ke-154 berbanding Bahrain di kedudukan ke-89 tidak membawa sebarang makna di atas padang. Berdasarkan 12 rekod pertemuan, Malaysia hanya menang sekali ke atas Bahrain dengan aksi terakhir tewas 0-2 pada Mei tahun lalu. Jika menang atau seri dengan Bahrain, ia akan memberikan gambaran sebenar tentang kemampuan skuad Harimau Malaya di bawah bimbingan Panggon. Ketika ini, Malaysia dan Bahrain berkongsi 3 mata di kedudukan teratas kumpulan E selepas masing-masing menang aksi pembukaan Rabu lepas. Dalam pada itu, sokongan terhadap skuad Harimau Malaya tidak pernah pudar buat peminat bola sepak negara ataupun bekas pemain dan jurulatih. Kita saksikan harapan yang dikongsikan oleh mereka kepada skuad negara yang akan berjuang menentang Bahrain malam ini. Saya Nizam Jamil, saya ingin mengucapkan selamat maju jaya buat skuad Harimau Malaya. Saya bersama jutaan penyokong-penyokong yang lain akan sentiasa berada di belakang kalian. All the best guys, selamat maju jaya. We can do this. Kepada skuad Harimau Malaya, bermainlah dengan semangat juang yang tinggi. Kami sentiasa mendoakan anda, semoga kejayaan akan menjadi milik kita insya-Allah. Saya Ahmad Syarul Azhar mendoakan kejayaan buat skuad negara menentang Bahrain pada Sabtu nanti. Demi lencana di dada, ayuh Harimau Malaya. Selepas ini, skuad kebangsaan akan berdepan Bangladesh pada Selasa ini. Saudara, kita beralih ke badminton. Cabaran Malaysia dalam saingan Master Indonesia di Jakarta berakhir selepas wakil negara Perli Tan M. Tina tewas di separuh akhir bergu wanita petang tadi. Perli Tina terpaksa akur dengan kehebatan pasangan tuan rumah Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadanti dalam pertarungan 3 set di Stadium Istora Senayan.
Pada aksi sukai tersebut, Perli dan Tina berjaya memberi tentangan hebat kepada lawan dari Indonesia itu sebelum tunduk 23-21, 14-21, 14-21. Pasangan ranking ke-10 dunia itu tampil dengan aksi meyakinkan apabila mengungguli set pertama dengan keputusan 23-21. Namun, sokongan padu penyokong tuan rumah di Istora Senayan memberi semangat buat Apriani dan Siti untuk menawan set kedua 14-21. Perli dan Tina cuba berikan tentangan di set ketiga, namun ia belum cukup untuk menghalang Apriani dan Siti melangkah ke pusingan akhir dengan keputusan 14-21. Biarpun gagal ke final, pencapaian Perli Tina kali ini tetap positif apabila mereka berjaya layak ke kelompok 4 terakhir buat kali kedua berturut-turut selepas terbuka Thailand bulan lalu. Juara terbuka Switzerland 2021 itu bagaimanapun berpeluang menebus kekecewaan ini apabila dijadual beraksi di terbuka Indonesia yang bermula Selasa nanti. Kedah Darul Aman KDAFC mengumumkan telah mengikat pemain import dari Thailand Sanrawat Dechmir. Pengumuman itu dibuat KDAFC di laman Facebook rasminya semalam. Perpindahan Sanrawat ke KDAFC juga telah mendapat persetujuan Bangkok United FC. Aksi pertama pemain itu bersama pasukan KDAFC bermula pada perlawanan persahabatan menentang Perak FC di Stadium Darul Aman malam tadi. Pemain itu diberi kepercayaan beraksi oleh jurulatih Aidil Syarin Sahab pada separuh masa kedua perlawanan. Pada perlawanan tersebut, kedua-dua pasukan sekadar mencatat keputusan seri tanpa jaringan. Selepas kejayaan menganjurkan kejohanan Karnival Program Pembangunan Hoki Negara NHDP bawah 17 tahun 2022, Kesatuan Hoki Malaysia KHM akan menganjurkan kejohanan hoki kebangsaan bawah 16 tahun yang akan diadakan pada 15 hingga 25 Jun ini di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Pertandingan Kesatuan Hoki Malaysia KHM Datuk Seri Dr. Anil Jit Singh, sebanyak 27 pasukan akan mengambil bahagian kali ini. Bagi kategori lelaki, 13 pasukan sudah mengesahkan kehadiran mereka melibatkan semua negeri kecuali Kedah, manakala 14 pasukan bagi kategori wanita. Penganjuran kali ini juga ditanggung sepenuhnya oleh KHM. Tak pernah negeri-negeri yang dapat free. Ini kali kita MSC yang akan tanggung semua. Dan I heard the cost pun roughly kalau tak silap mungkin mau 600,000-700,000 juga. Itu one of the opportunities for the inilah yang kita telah berusaha, bagi pihak MSC kita berusaha untuk membuat satu kejohanan yang free lah kepada semua. Bagi wang hadiah kemenangan pula katanya, ia masih lagi dalam perbincangan. Kejohanan Liga ini dianjurkan bagi memastikan bakat hoki negara terus berkembang dan dalam masa sama, ia memberi peluang kepada semua pasukan negeri membuat persiapan bagi menghadapi Sukan Malaysia Sukma yang akan diadakan pada September ini. Kumpulan pelatih pertama program larian 100 meter bawah 10 saat B10 bakal diumumkan dalam tempoh masa terdekat nanti. Ketua Seksyen Sukan Kementerian Pengajian Tinggi KPT Dr. Pekan Ramli berkata, sebanyak 3 fasa pemilihan dijalankan dengan fasa pertama telah berakhir baru-baru ini. Jelas Dr. Pekan lagi menerusi fasa pertama di Johor dan Perlis, pihaknya telah mengenal pasti 4 pelatih bagi program berkenaan. Tambahnya baki 2 fasa pemilihan lagi akan diadakan di Pantai Timur dan Borneo. Kita yakin kalau kita dapat mengumpulkan kumpulan pertama ni antara 7-8 orang ataupun paling tinggi pun 10 pelatih, kita yakin pelatih yang kita pilih ini yang telah pun orang kata melepasi kriteria ujian tersebut, kita akan mendapat kumpulan pertama yang kita rasakan kita boleh mencapai sasaran dalam tempoh 5 tahun ini. Pada pemilihan di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM, seramai 17 pelatih yang terdiri daripada pelajar sekolah sukan sekitar Lembah Kelang menyertai sesi pemilihan. Setiap pelatih akan melakukan ujian melompat counter movement jump, standing triple jump, standing broad jump dan 60 meter larian pecut. Program larian 100 meter B10 bertujuan melahirkan pelari pecut yang akan menguasai acara ini di peringkat rantau Asia dan Asia Tenggara.
Edisi Sukan 11 Jun 2022 berakhir di sini. Saya Alif Ashraf Kamanor. Salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Kita kembali kepada Syaril dan Farhatul selepas ini. Silakan. Kumpul data dari universiti awam dan swasta, EduData menjadi platform membekalkan maklumat kepada pihak berkepentingan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, maklumat dalam EduData dikumpulkan daripada platform seperti MyMohis, iaitu sistem yang digunakan untuk mengumpul data dari semua universiti awam dan EIPTS dan institusi pengajian tinggi swasta IPTS. Menurut beliau, data berkenaan dapat membantu dalam rangka inisiatif yang perlu dilaksanakan untuk menambah baik kurikulum dan latihan sebelum pelajar memasuki pasaran kerja yang kompetitif. And at the ministry, we develop EduData platforms such as the ministry's data system named MyMohis, a system to track graduate employability known as the Tracer Study, and we have an analytical higher education dashboard, a graduate reference hub for employment and training, which we call the Grade Portal, the data system for private higher education institutions known as EIPTS, and we also have our own national rating system. Beliau menyampaikan ucapan pertama di EduData Summit 2022 EDS di New York pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau turut menyasarkan 250,000 pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di Malaysia menjelang 2025. 1001 pengalaman menarik ketika bercuti menaiki kereta api, terutamanya perjalanan ke Pantai Timur. Menggunakan perkhidmatan dipanggil Sleeper Train, ronda-ronda keluarga Malaysia kali ini berkongsi pengalaman perjalanan ke Pantai Timur. Kita saksikan. Sekali saya dah ronda-ronda angkat bila jom kisah saya dapat tiket saya nak tengok adik saya. Jom perjalanan dari Kuala Lumpur ke Wakaf Baru mengambil masa selama 14 jam menaiki Ekspres Kembara JNK. Perjalanan saya bermula pada pukul 10.45 malam bertolak dari stesen kereta api Kuala Lumpur. Sini lah. Kita bagi apa? Sekarang ni saya dah pergi jalan-jalan dalam kereta api. Apa yang ada dalam Tuhan? Jangan kau Musa. Train to cari Musa berjagun. Cari Musa berjagun. Jom. Terdapat 8 gerabak kereta api dengan disediakan pelbagai kemudahan. Perjalanan 14 jam bukan sekejap. Anda boleh menikmati dengan panorama indah sepanjang perjalanan dan menggunakan kemudahan yang disediakan. Sini boleh santai. Selalu kita pergi naik dalam boleh tidur, boleh duduk atas seat, tapi kat sini kita boleh santai. Sembayang boleh kat sini juga. Nah, tadi boleh santai. Kita nak pergi tempat apa ni? Oh, nak kat sini. Boleh apa
apa ni? Macam seronok ni tu. Ada apa ni? Ha? Ada karaoke? Ada apa ni? Karaoke? Dah bila jam dah karaoke saya. Sekarang kita tinggal kemas. Dua, empat. Panjang lagi kita ke? Dah kemas kan? Bukan cemas, saya kemas. Dah puas jalan-jalan naik kereta api ni kan? Dah tu besok pagi kereta pemandangan yang indah yang ada di setiap destinasi yang kita akan lalui esok. Selamat malam. Jumpa esok pagi. Dah lalu. Minggu depan saya akan kongsikan kepada anda suasana keindahan alam semula jadi menaiki kereta api ketika waktu matahari terbit. Teruskan bersama Ronda-Ronda Keluarga Malaysia hanya di RTM. Baik, ini antara perkembangan yang sentiasa kita nantikan juga setiap hari. Seorang wanita dari Indiana, Amerika Syarikat memiliki kuku sepanjang 12 inci. Agaknya berapa tahunlah wanita disimpan kuku dia. Kita saksikan dalam hashtag. Ya, jom. Baik, ini dia Cordelia Adams, 59 tahun, memberitahu dia telah menyimpan kuku selama 34 tahun dan amat bangga dengan pencapaian itu. Minatnya timbul sejak menceburkan diri dalam bidang juru rias kuku. Malah dia mengakui kuku terbapik tidak pernah mengganggu urusan sehariannya. Seorang nelayan di Thailand nyaris maut tercekik apabila ikan yang ditangkap tersangkut di dalam kerongkongnya. Dalam kejadian itu, seekor ikan puyuh dikatakan secara tiba-tiba melompat keluar dari air dan terus masuk ke dalam mulut mangsa. Mangsa dibawa ke hospital dan pembedahan mengambil masa selama sejam. Baik, ini pula seorang tukang paip terkejut apabila mendapati beberapa ekor ikan emas hidup berkeluarga dalam saluran paip yang sempit dan gelap. Lelaki itu memberitahu melihat beberapa pergerakan mencurigakan ketika melakukan pemeriksaan di saluran paip susulan menerima laporan longkang tersumbat. Kerana terlalu gelap, dia terpaksa menggunakan bantuan kamera dan terkejut dengan apa yang ditemuinya. Terdapat sekurang-kurangnya 12 ekor ikan emas yang berjaya dikeluarkan dari saluran paip berkenaan. Okey, baik. Berita perdana 11 Jun 2022 berakhir di sini. Ingat, sentiasa patuh SOP ketika melakukan aktiviti harian anda. Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.